Okey, Tuan, memang tentang peranan museum sangat penting, kerana kebanyakan artifak yang dijumpa itu amat penting untuk kerajaan Malaysia sendiri untuk menjaga sejarah Malaysia itu sendiri. Jadi, Tuan, apakah peranan museum, dan boleh Tuan terangkan sedikit latar belakang Museum Arkeologi Lembah Bujang ni? Okey, sebenarnya idea ataupun penubuhan Museum Arkeologi Lembah Bujang telah pun lama, iaitu semenjak tahun 1977 lagi. Jadi bermula pada tahun 1977 telah pun dimulai pembinaan ataupun peletakan batu asas untuk pembinaan Museum Arkeologi Lembah Bujang, dan ianya telah pun siap dibina sepenuhnya pada tahun 80 dan dirasmikan oleh Budi Yang Mahamudin Sultan Kedah pada masa itu, dan sekarang pun iaitu Sultan Abdul Halim Muazzam Shah pada 23 Januari 1980. Jadi bermakna sekarang dah 36 tahun Museum Arkeologi bertapak di sinilah, di Lembah Bujang. Jadi berkenaan dengan fungsi ataupun objektif penubuhan Museum Lembah Bujang ni adalah yang pertama sekali, yang pertama kita nak melindungi menyelamatkan dan menyelamatkan barang-barang yang kita jumpai semasa kerja-kerja excavation, dan juga kita nak menyelidik barang-barang yang kita jumpai itu untuk tetapan generasi kita pada masa akan datang. Dan perlu diingat bahawa Museum Arkeologi Lembah Bujang ni adalah museum arkeologi yang pertama ataupun yang terawal dibina di Malaysia lah pada masa itu dan sekarang pun juga. Kerana museum ni yang uniknya, kita mempamerkan artifak-artifak ataupun barang yang kita dijumpai semasa kerja-kerja excavation tu. Bermula pada tahun 1970-an lagi sehinggalah di awal tahun 2000. Maknanya barang-barang yang kita jumpa tu ataupun objek-objek, barang artifak-artifak yang dijumpa itu, maka dibawa di dalam museum untuk tetapan dan juga dipamerkan untuk orang ramai. Jadi itulah maknanya yang kita jumpa pada hari dahulu kita pamerkan kat situ. Dan peranan museum ni banyak dimainkan oleh mantan ataupun bekas pengarah pada masa dulu lah. Yang pertama sekali iaitu Cik Kamarudin Zakaria lah. Dia banyak terlibat di Bukit Corah ataupun di Tapak Satu, dia banyak terlibat. Dia Cik Kamarudin Zakaria, kemudian tu diikuti oleh Cik Zulkifli Jaafar lah pada tahun 90-an. Tapi yang Kamarudin Jaafar ni tahun di tengah 70-an pun dia terlibat dengan Tapak Satu ataupun Bukit Corah lah. Dan itulah saya katakan dijumpai banyak manet-manet dan juga pecahan seramik tu di Bukit Corah yang. Dan begitu juga dengan Zulkifli Jaafar dan beberapa orang staf kita lah, staf daripada Museum Lembah Bujang juga, seperti Al-Rashid dulu, Cik Mohsin dan juga Cik Haji Sobri. Jadi mereka ni lah banyak terlibat dengan kerja-kerja excavation di awalnya dulu, iaitu di Sungai Mah. Saya rasa gambar-gambar pun ada di museum itu. Staf-staf yang terlibat tu pun dipamerkan, dan juga dalam setiap tajuk setiap atas tu diletakkan tapak. Contoh tapak 5, dan tapak 5 tu segala artifak. Boleh tuan terkait tak contoh salah satu tapak yang dipamerkan di sini di museum ni? Contohnya macam tapak satu lah, di Bukit Corah kan. Okey. Di Bukit Corah ni artifak yang paling banyak dijumpai adalah manet. Manet dan juga di pecahan-pecahan seramik. Jadi kita dapati bahawa bermulanya kat situ, saya katakan di Sungai Mah ni, kerana dia nak buat terusan. So bila jentera tu nak korek ataupun nak terusan tu, kat situ boleh katakan timbul dia punya pecahan-pecahan seramik dan juga manet-manet. Jadi semenjak daripada itulah Jabatan Museum dan Antiquity begitu agresif sekali untuk menjalankan kajian dan juga eksplorasi di situ, di Sungai Mah, kerana kesan daripada pembinaan terusan tu. Ya, kebanyakan staf yang terlibat, malah tuan sendiri pun terlibat dalam kajian. Contoh kawasan-kawasan, contoh
Bukit Coras ni, kebanyakan candi-candi yang direkodkan dalam bentuk bukit, di kawasan bukit. Maksudnya, adakah dikatakan bahawa pulau, satu tempat yang pulau di mana ada lautan besar? Dulu saya dapat tahu Kedah ni satu kawasan yang laut, yang berair. Betulkah tuan tentang katakan Bukit Coras, Pengkalan Bujang sendiri, di mana sekelilingnya oleh lautan sebagainya? Sebab saya dapat tahu juga apabila kita korek pasir dekat sawah padi yang ada sana, kita korek dalam pun terjumpa pasir, terjumpa siput-siput tu. Boleh tuan terus sedikit? Ya, memanglah sebenarnya dulu dikatakan pantainya agak memanjang ataupun ni sama juga dengan yang kita jumpai di di Sungai Batu tu. Dikatakan sungai dulu sangatlah luas dan besar dan sekali dengan pantai, kan. Tapi oleh kerana berlaku dia punya perubahan bentuk muka bumi disebabkan oleh faktor-faktor iklim dan juga geografi, benda tu dah berubah seperti mana yang ada sekarang lah. Tetapi dulu, maknanya ribuan tahun dulu, memang agak pantai dia agak luas dan memanjang sehingga ke Selat Melaka lah sekarang ni, kan. Mana ke laut menyebabkan para pedagang tu bila dia berlabuh kat sini, dia ada tempat yang dia tempat nak tuju, iaitu di sini, kan. Kenapa di sini landmark dia ataupun tempat dia sebagai rujukan adalah Gunung Jurai itu sendiri. Gunung Jurai. Gunung Jurai itu sebagai macam rumah hampir, sebagai penanda. Inilah tempat yang kita nak tuju. Maknanya walaupun dia dah berada di lautan, lautan Hindi ke apa ke, ataupun di Selat Andaman dan sebagainya, bila dia nampak dia Gunung Jurai, kat sini lah. Maksudnya Gunung Jurai itu sebagai rumah api bagi mereka. Landmark, kan. Maknanya inilah tempat yang kita nak tuju. Kat sini ataupun saya tempat yang menarik, yang masyhur dan yang terkenal pada masa itu. Maksudnya tugas-tugas staff ni memang amat berkatakan challenging job. Sebab buat field work ni satu kerja yang bukan senang. Membuat saya kena perlukan sabaran yang cukup kuat untuk hasilkan atau menentukan barang-barang. Jadi segala artefak yang dipamerkan amat penting untuk orang umum. Dan saya dapat tahu juga museum ini tak pernah tutup. Museum Michael tak pernah tutup. Boleh tuan terangkan sedikit tentang hari-hari yang dibuka ini untuk orang ramai? Dia sebenarnya dia mula dibuka sebenarnya, saya katakan sejak tahun 80 dirasmikan sehingga sekarang. Kita bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang, dan kita hanya tutup pada hari raya pertama raya puasa dan hari raya pertama raya haji. Maknanya setahun 365 hari, kita hanya buka 363 hari setahun. Maknanya 2 hari saja kita cuti. Itulah maknanya hari-hari yang kita buka museum sehingga sekarang lah. Dan benda tu dibuka secara percuma untuk publik atau masyarakat luar untuk lihat artifak-artifak ataupun tempat yang kita jumpa semasa kerja-kerja excavation. Dan saya dapat tahu juga ramai pelancong asing yang datang melawat dan juga orang tempatan mempunyai berbagai-bagai aktiviti untuk untuk melihat pameran-pameran di sini. Jadi agak satu bulan tu berapa ribu orang? Saya dapat tahu 200,000 orang setahun yang melawat museum ini. Betul ke tuan? Dia mengikut statistiknya, pada tahun lepas kita berjaya mencapai lebih sasaran. Kita target 160, tetapi yang kita capai 176,000 tahun 2015. Maknanya sekarang ni di awal 2016 ni, kita dah sehingga bulan Mac kita dah pun mencapai 40,000 pelawat, sama ada daripada dalam dan juga luar negara. Dia kebanyakan pada hari hujung minggu lah, contohnya hari Jumaat, Sabtu, Ahad adalah hari paling ramai lah kita menerima jumlah pelawat. Dan pernah pada satu hari kita sampai dalam 1,000 lebih lah orang pelawat, termasuk pelawat dalam dan juga luar negara. Ada apa perancangan-rancangan yang pihak museum jalankan untuk meningkatkan lagi tarikan pelancong datang ke museum ini? Dia antara perancangan ataupun program adalah kita merangka aktiviti-aktiviti. Contohnya kita berjalankan aktiviti treasure hunt yang ini melibatkan pelajar-pelajar sekolah sama ada sekolah rendah, sekolah menengah, IPT dan juga PTS yang
datang kat sini. Dan juga kita adakan siri-siri ceramah ataupun contohnya pada tahun ini kita adakan siri ceramah ekologi bermula pada bulan April ni ataupun bulan kemerdekaan ni ataupun bulan Ogos dan juga hujung tahun. Bermakna kita dah rancang beberapa aktiviti dan program untuk kita tujuannya untuk menarik penyertaan orang luar lah, untuk melawat ke museum. Dan pada tahun ini juga kita adakan bermalam di museum. Bermalam di museum? Bermalam di museum. Contoh di dalam museum? Ya, ya. Boleh terangkan sedikit, Tuan? Kita buat tu cara perdana lah. Maksudnya bukan setakat sini tapi seluruh museum di Malaysia. Dan benda tu kita nak jadikan sebagai Guinness Book of Record lah. Maksudnya program bermalam di museum di Malaysia secara ramai-ramai. Yang ni pada tanggal 30 dan 31 bulan 8 tahun ini juga. Bulan Ogos ni? Bulan Ogos, bulan kemerdekaan. 2 hari bermalam di museum. Maksudnya kita kena bawa selimut bantal. Kita hanya bawa bantal dan juga selimut. Yang lain semua kita sedia. Dan benda ni dibuat secara menyeluruh di Malaysia, di seluruh Malaysia, di seluruh museum-museum. Sebab itulah kita nak masukkan dalam Book of Record. Jadi target kami lah di Museum Negara ni memang dia buat satu rangka, maknanya secara bermalam di museum secara perdana. Okey, bagus. Maksudnya setiap tahun 2016? Tak, kita start tahun ni. Tahun ni. Tahun ni baru okay. dijadikan ni lah. Kita nak buat satu Guinness Book of Record. Okey, ada satu soalan Tuan tentang peranan museum di peringkat antarabangsa. Contoh saya dapat tahu bahawa ada beberapa arca di sini dibawa ke museum luar negeri untuk dipamerkan. Jadi apakah peranan museum ni? Saya rasa actually sangat penting, sangat bagus untuk mempamerkan sejarah Malaysia ke peringkat antarabangsa. Jadi apa pandangan Tuan tentang pandangan luar negara tentang sejarah-sejarah di Malaysia dan juga di museum ini sendiri? Ya, sebenarnya kita dah pun pinjamkan iaitu patung Avalokitesvara ataupun yang agama Hindu tu yang tangan lapang tu, yang sebenarnya kita jumpa di Sungai Mas, tetapi kita dah bawa ke Museum Negara untuk tatapan publik lah ataupun umum. Kerana kita tahu kat sini mungkin kurang orang lawak, tapi kita letakkan di Museum Negara. Tapi yang sebenarnya dijumpa di sini. Di sini. Tapi oleh kerana itu dah jadikan sebagai warisan kebangsaan dan diletakkan di Museum Negara. Dan patung inilah juga yang telah pergi ke Amerika Syarikat. Amerika Syarikat pinjam patung ini untuk dipamerkan kat sana di Washington, tak silap saya, pada tahun 2013 dulu. Dan pada masa itu kita terlibatlah maknanya untuk membawa patung tu ke sana, ke Amerika Syarikat. Jadi ini menunjukkan bahawa artifak-artifak ataupun bahan-bahan yang bersejarah di negara kita ni diiktiraf oleh peringkat antarabangsa. Termasuklah yang saya katakan ni, patung Avalokitesvara dah dijadikan sebagai artifak warisan kebangsaan. Kita ada beberapa artifak yang dipanggil artifak warisan kebangsaan yang diiktiraf oleh pihak warisan dan juga negara itu sendiri. Contoh yang pertama saat ni lah, yang patung Avalokitesvara, dan yang keduanya surat-surat Sultan Abdul Halim. Ini yang kedua. Yang ketiganya dia punya duit emas pada zaman Sultan Abdul Halim juga, dan juga beberapa lagi lah. Saya tak boleh sedarakan sini kerana benda tu berada di Museum Negara kebanyakan. Dipanggil warisan, artifak warisan kebangsaan. Salah satunya adalah berada di sini, berasal daripada iaitu patung Avalokitesvara. Tuan, memang peranan museum ni sangat penting, dan saya dapat tahu juga tentang peranan museum dengan pengiktirafan Lembah Bujang untuk di bawah UNESCO ni. Boleh Tuan terangkan sedikit tentang Lembah Bujang dan UNESCO? Adakah Lembah Bujang boleh diiktiraf di bawah UNESCO? Okey, untuk itu sebenarnya kami ni di pihak museum ni dan juga kerajaan negeri sebenarnya sedang berusaha ke arah itulah. Kerana dalam benda ni banyak dilakukan oleh pihak USM, pihak warisan dan juga pihak kerajaan negeri lah. Sekarang sedang mengumpulkan bukti-bukti, data-data dan maklumat-maklumat untuk dikompilkan
dan kita akan berusaha ke arah itu. Jadi benda ni banyak diambil oleh pihak negeri Kedah untuk digazetkan lubang kawasan lubang bujang ni, terutama sekali Sungai Batu tu sebagai tapak yang diiktiraf oleh UNESCO. Dan saya boleh katakan benda tu menuju ke arah itu ataupun dalam proses ke arah itu oleh penetapan UNESCO. Tapi perlu kita ingat untuk menuju ke arah itu mengambil masa yang lama dan kita memerlukan penelitian, pengkajian, penyelidikan yang berterusan. Kerana once UNESCO diiktiraf, boleh tetap jaga, dia bila-bila masa boleh tarik balik. Jadi benda itu bukan untuk selama-lama diiktiraf, tapi maksudnya dengan beberapa syarat-syarat yang ketat oleh pihak UNESCO itu sendiri. Sebab itulah kita sedang berusaha ke arah itu untuk mengumpulkan data-data, maklumat-maklumat dan juga hasil-hasil kajian yang kita lakukan dari semasa ke semasa. Memang bagus tuan, sebab at least pihak museum menitikberatkan hal ini. Sebab Lubang Bujang ni salah satu pelabuhan ataupun tempat perdagangan, ketamaran agama, perkembangan penduduk itu sendiri yang pertama di Asia Tenggara yang saya dapat tahu daripada sumber-sumber dari sejarah dan sebagainya. Jadi untuk hari ini Lembah Bujang ni boleh dikatakan sebagai salah satu pelabuhan yang terbaik yang bertamadun di dunia. Sebab itu pedagang dari Arab, dari India, dari Parsi, dari Cina singgah dulu untuk sementara dan juga berlayar ke negara lain. Jadi Lembah Bujang satu tempat yang bersejarah. Untuk ni saya cukup di sini, dan juga untuk pihak saya dan juga pihak USM, saya minta terima kasih banyak-banyak kerana tuan telah meluangkan masa untuk memberi penerangan yang cukup padat, cukup bagus tentang sejarah Lembah Bujang ini. Dan penerangan tuan ini sangat berguna untuk bukan saja untuk saya, tapi juga untuk student-student di USM dan juga di seluruh Malaysia. Siapa-siapa yang ingin mengkaji atau ingin datang berjumpa dengan tuan dan juga melawat museum itu sendiri. Terima kasih tuan. Okey, sama-sama. Terima kasih.